Okay. Okey. Dengar tak? Sini hujan. Sini pun dah nak hujan dah. Tapi insyaAllah boleh Kedengar dengar je kot. kan? Alright. Okey. Finally. Macam. Okey. So, So, kita hai. dah officially live ni? Apa dia? Alright, okay. Tengah live time ni. Dah. Okay. Okey. Wah, cepat. Okey. Hai, Assalamualaikum. Selamat petang. Semua okey? Semua sihat? Alhamdulillah, Um, sihat. Okay. okay, hopefully everyone is doing fine. Semua orang kat rumah. Tak adalah yang keluar rumah tak tentu pasal kan. So cuti ni kita faham semua orang tak tahu nak buat apa. Kita bangun, makan, tidur. So untuk mengisi masa lapang kalian, kami Kelab Wawasan decided untuk buat video yang mana kita panggil video ni sebagai Wawas Santai. Kita nak borak santai-santai je. And since ini adalah siri yang pertama, so we decide untuk segmen kali ni kita nak mengenali wawasan. Siapa sebenarnya wawasan? Okay, saya tahu ramai yang nak tahu wawasan tu siapa, apa strukturnya. So make sure korang tengok video ni sampai habis. Before we go further, saya nak perkenalkan diri saya lah. Nama saya nama saya Ain Zafika. Saya student ICOL. Saya merupakan setiausaha wawasan dan saya adalah host video hari ini. So kita kena ada panel. Yang live dengan saya hari ni lah panel kita. Saya nak perkenalkan Brother Ahmad Izzuddin Yunus. Beliau merupakan penasihat wawasan. So kita secara mesranya kita panggil Brother Izzuddin ni adik je. So throughout the whole video kita akan panggil dia adik. Okey, adik okey? Boleh. Okay, tak ada masalah. Okey, lupa nak cakap, disebabkan masalah teknikal, Presiden kita hari ni tak dapat nak join. Dia ada masalah sikit, so kita ada penasihat kita je dengan kita hari ni. So tanpa membuang masa, kita teruskanlah dengan soalan pertama. Saya nak tanya, of course, orang nak tahu apa visi dan misi wawasan. Adik boleh terangkan visi dan misi wawasan? Okay, terima kasih Sister Ain selaku Setiausaha Kelab Wawasan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia merangkap host untuk program Wawas Santai kita yang edisi yang pertama untuk tahun 2020. So, terima kasih kerana sudi menjemput saya untuk join program wawasan. Yang pertama ini sempena dengan minggu PKP pergerakan kawalan kita dengan penularan wabak COVID-19. Kita dinasihatkan daripada KKM untuk kekal di rumah dan anda semua yang berada di Mahalah untuk terus kekal di Mahalah. So terima kasih sekali lagi dan saya juga ingin menyampaikan salam daripada Presiden kita Brother Muhammad Syarazi kerana tidak dapat turut serta disebabkan ada masalah-masalah teknikal yang berlaku sebentar tadi. So untuk soalan yang pertama berkaitan visi dan juga misi Kelab Wawasan UIAM. Yang pertama saya ingin memberitahu kepada hadirin sekalian bahawa saya juga merupakan bekas belajar di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM mengambil dalam bidang pendidikan dan saya juga merupakan mantan kepada Presiden Kelab Wawasan tahun 2013. So menjawab kepada soalan Sister Ain berkaitan visi dan misi Kelab Wawasan, kita kena tengok semula Constitution Kelab Wawasan di mana ianya berdaftar di bawah Student Affairs and Development Division STAD. So untuk visi dan misi ianya berubah-ubah kepada setiap pentadbiran. Semasa zaman saya, kita ingin menyemai semangat aktivisme mahasiswa melalui conducting various of types of events through sports, Islamization and so on. So untuk pada sesi kali ini harapnya Brother Syarazi, kita akan ada sesi khas bersama Brother Syarazi untuk boleh terangkan kepada mahasiswa sekalian apakah visi dan misi Kelab Wawasan pada tahun 2020. Okey, bagi adik sendirilah kan,
Nanti kita tanya Presiden, tapi kalau adik sebagai penasihat sendiri, adik tengok ada beza tak visi misi yang wawasan bawa tahun 2020 ni dengan zaman adik? Okey, untuk ringkas jawapannya, ianya terpulang kepada pentadbiran itu sendiri. Macam mana Presiden Kelab dan juga ahli jawatan kuasanya merancang dan membawa arus kelab wawasan itu sendiri. Maksudnya hala tuju sesebuah persatuan ditentukan sendiri oleh ahli jawatan kuasanya yang diketuai oleh Presiden Kelab itu sendiri. So macam kita tahu wawasan ada 3 visi tu kan? Ya. Wholesome, welfare, wisdom. Tak apa, nanti yang tu kita tinggalkan pada Tuan Presiden kita untuk terangkan dengan lebih lanjut. So the next question, saya nak tanya adik. Ramai nak tahu latar belakang wawasan ni sebenarnya. Dari mana wawasan ni datang, dari mana dia root of it. Siapa yang initiate wawasan ni? Adik boleh cerita kan? Okey, insyaAllah saya cuba untuk explain secara baik Okey, seboleh yang mungkin. So basically kelab wawasan ini sama juga fungsinya seperti kelab-kelab yang lain berdaftar di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, di mana kelab-kelab kebanyakannya diletakkan di bawah STAD, Student Affairs and Development Division. So latar belakang setiap kelab itu berbeza-beza. Contohnya dianya ada kluster ya, untuk makluman semua, dianya ada kluster. Contoh saya ambil contoh yang mudah sekali, contohnya kalau macam pembina UIAM ataupun Ma'aruf Club UIM, ianya boleh kita kategorikan sebagai kluster Islamization. Okay, so untuk kelab wawasan ini adalah kita letakkan bawah kluster facilitating dan mentoring sebenarnya. Asal usul kelab wawasan ditumbuhkan adalah untuk membuat aktiviti facilitating dan juga mentoring. Tetapi seperti yang saya berhujah sebentar tadi bahawa arus pentadbiran akan berubah mengikut tahun. Okey, mungkin zaman saya ketika saya memegang tampuk Presiden Kelab Wawasan, cara pembawaan saya kepada Kelab Wawasan dengan pemerintahan-pemerintahan selepas zaman saya mahupun sebelum zaman saya. Maksud katanya adalah latar belakang of course berdaftar di bawah STAD, bawah kategori ataupun kluster facilitating dan juga mentoring, tetapi hala tuju kelab berubah mengikut pentadbiran semasa. So macam itu dari segi latar belakang wawasan. Sekarang moving on, kita nak tahulah sejarah. Setiap kelab tu mesti ada naik turun dia kan. So dekat zaman adik sendirilah, adik experience tak jatuh naik wawasan tu? Lepas tu tak pun zaman before adik ke selepas adik ke yang adik rasa wawasan tu betul-betul at its peak? Kalau tak ke atas pun dia jatuh. So adik boleh ceritakan sejarah wawasan lah. Mungkin adik nak tahu kan? Okay, so terima kasih Siti Ain atas soalan sebentar tadi. So setiap organisasi akan merasai jatuh bangun, perit getih dan sebagainya. Juga kelab, orang kata kelab sekecil umat lah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, kita juga turut merasai jatuh dan bangun kelab itu sendiri. So untuk mengatakan adakah zaman gemilang kelab wawasan itu jatuh kepada zaman saya ataupun jatuh kepada zaman sebelum saya ataupun jatuh kepada zaman selepas saya tidak berhak untuk untuk menghukum ataupun memberi judgement kepada setiap pentadbiran, sebab setiap pentadbiran ada kekuatan dan juga kelemahan mereka tersendiri. Yang mana yang lemah, kita buat homework, kita buat postmortem for the next batch, kita kena inform mereka, perbaiki kelemahan supaya kelemahan itu dapat ditutup dan kita nampak kuat. So itu sedikit sebanyak yang saya boleh share kepada anda semua. So secara ringkasnya adalah tidak ada erti kata lain bahawa setiap zaman itu ataupun macam mana je saya nak bagi bahasa mudah, maksudnya tidak ada pun satu batch yang boleh anggap sebagai gemilang. Kegemilangan satu kelab itu depends kepada macam mana pentadbiran mereka diuruskan, dan feedback daripada orang ramai juga diperlukan untuk mengetahui sama ada kelab itu betul-betul bergerak ke arah visi dan misi ataupun sebaliknya. So sebelum
zaman adik kan, ada beberapa lagi tak? Macam ada berapa presiden lagi sebelum adik yang Oh, just kalau ikut sebelum saya yang saya boleh trace, okey, sebelum saya kita ada presiden. Kita panggil dia Along daripada kuliah of KICT. And then sebelum zaman Along tu ada brother Wafi Azman daripada ICOL. And then sebelum zaman Wafi Azman ada seorang juga daripada ICOL tapi namanya saya lupa. Sebelum tu lagi pun daripada ICOL. Sekarang ini yang merupakan anak menteri besar Johor ya, anak kepada Khalid Nordin iaitu brother Akmal Saufi, juga merupakan mantan presiden Kelab Wawasan sebelum ini. Oh, okay. InsyaAllah mana tahu satu hari nanti kita boleh jemput mantan-mantan tu pula kan. Kita Boleh. adik-adik. Saya rasa mereka mengalu-alukan untuk dijemput datang ke kampus untuk ada sharing session dan sebagainya. Okay. Okay, terima kasih adik. Okay, sekarang ni kita nak pergi soalan yang hot sikit. Boleh. Ada stigma bila orang dengar wawasan je, diorang ada satu stigma wawasan ni kelab politik. Lepas tu politik yang mana tu kita sendiri tahulah kan. Asal wawasan je politik. So apa komen adik tentang benda ni? Betul ke benda tu? Dan adakah wawasan terikat dengan apa-apa keputusan Parti Indo? Mungkin adik kena jelaskan, make this clear to everyone. Okey, terima kasih Sister Ain. Stigma yang mengatakan bahawa Kelab Wawasan Universiti Islam Mata Bangsa ini terikat dengan parti politik tempatan, ataupun lebih khususnya saya boleh cerita kepada semua ataupun ala parti UMNO. Orang sering mengkaitkan bahawa Kelab Wawasan ini adalah kelab yang berhubung rapat dengan UMNO. So hujah saya amat mudah. Yang pertama adalah tiada pun undang-undang khas yang mengatakan bahawa pelajar tidak boleh berpolitik di luar kampus. Maksudnya setiap individu berhak memilih parti politik ataupun pegangan yang mereka ingin ikuti. Tetapi di kampus, kita tidak benarkan pelajar berpolitik, terutamanya politik kepartian, okey? Itu yang kita amat penting. So, bagi saya, ya betul, zaman saya pun saya sering mengalami masalah yang sama. Kelab wawasan dikatakan adalah kelab kepartian ataupun kelab yang cenderung kepada sesebuah parti politik tempatan iaitu parti UMNO. Bagi saya tidak sama sekali. Alright, seperti yang saya kata tadi, pilihan individu berbeza-beza. Dan mungkin juga mengikut manifesto parti politik misalnya. Contoh, mungkin pada hari ini saya bagi contoh yang mudah. Ali, seorang nama Ali mungkin pada hari ini dia berminat dengan parti UMNO sebab kerana visi dan misinya ataupun manifesto yang dijanjikan ketika pilihan raya umum. Tetapi jika UMNO gagal untuk melunaskan segala janjinya apabila mereka memegang tampuk pemerintahan, mungkin si Ali akan beralih arah kepada parti yang seterusnya. Parti PH mungkin, Parti Keadilan. Itu tidak ada, itu biasa kita dengar. So untuk menjawab balik soalan kepada kelab, mungkin saya terlalu jauh melalut untuk menjawab kelab pasal kelab wawasan ni. So members dalam kelab wawasan mempunyai ideologi yang berbeza. Okey? Maksudnya mungkin ada sokong A, ada mungkin sokong B dan juga mungkin akan ada yang sokong C. So terpulang kepada anda semua untuk pegang apa. Kita adalah negara bebas untuk pilih parti politik yang kita nak, tapi asalkan sudah kita tidak jangan sudah kita berpecah ataupun bergaduh disebabkan parti politik kerana tidak memberikan apa-apa keuntungan. Dan jelas bahawa wawasan bukannya adalah kelab politik dan diharapkan manajemen kelab wawasan, presiden dan juga ahli jawatan kuasa dapat menjelaskan kepada semua pelajar ataupun kita punya ahli-ahli persatuan bahawa kelab wawasan bukanlah kelab